Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di kesempatan ini Ustazah ingin merakamkan sedikit cerita berkaitan dengan kisah-kisah yang berlaku pada bulan Muharram. Okey, sebelum tu Ustazah nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar kita, dan PK sekolah dan semua guru-guru serta waris dan anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kita berada dalam keadaan sihat-sihat walafiat dan mintalah kita semua dijauhi daripada penyakit COVID yang melanda dunia dan negara kita serta semua tempat tak kira di mana sahaja. Okey, kita minta perlindungan kepada Allah, itu saja yang mampu kita laksanakan. Okey, di kesempatan ini sempena bulan Muharram dan Ustazah memilih beberapa cerita yang berlaku di dalam bulan Muharram. Okey, banyak peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram, iaitu salah satu daripadanya taubat Nabi Adam alaihi salam dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya di dalam bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut ikan Nun juga pada bulan Muharram. Okey, Nabi Nuh alaihi salam, peristiwa banjir besar berlaku juga pada bulan Muharram. Dan Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan daripada penjara juga dalam bulan Muharram. Di dalam banyak-banyak cerita yang berlaku pada semua para nabi-nabi, Ustazah pilih salah satu daripada cerita tersebut berdasarkan Al-Quran. Ustazah memilih satu, iaitu cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang dibebaskan daripada penjara. Di dalam Al-Quran, kita boleh buka Al-Quran, tengok surah yang ke-12 yang mengandungi juzuk ke-12 yang mengandungi 111 ayat. Pada muka surat 235 hingga 248 yang di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana daripada awal semenjak Nabi Yusuf alaihi salam masih kecil, masih kanak-kanak, sampai beliau dilantik menjadi salah seorang menteri di negara Mesir. Berdasarkan cerita pendek ni, sempena dengan tahun baru Muharram, tahun baru Islam, iaitu awal Muharram tahun 1443 Hijrah. Ustazah akan ambil cerita sikit berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf alaihi salam yang dibebaskan daripada penjara. Semua yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihi salam dilahirkan daripada pasangan yang sempurna, iaitu daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam yang berkahwin dengan isteri yang kedua. Pada zaman Nabi Yaqub dibenarkan berpoligami dua beradik. Masa zaman Nabi Yaqub. Tapi masa zaman kita sekarang tidak dibenarkan berpoligami dalam suatu keluarga, ataupun adik-beradik lah, tidak dibenarkan. Pada zaman Nabi Yaqub dibenarkan dengan syarat perlu ambil yang lebih tua dahulu, barulah mengambil yang seterusnya. Nabi Yaqub berkahwin dengan kakak dahulu dengan melahirkan 10 orang anak, semuanya lelaki, dan barulah berkahwin dengan adiknya pula, iaitu melahirkan 2 orang anak lelaki. Kamu boleh, kalau nak semak Al-Quran, kita boleh tengok pada ayat 4. Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi
di dalam mimpi tersebut 11 bintang sujud kepada dia, kemudian bulan dan matahari juga sujud kepada dia. Kemudian dia pun bangun pagi bercerita kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam cerita tersebut, Nabi Yaqub melarang Nabi Yusuf alaihissalam daripada memberitahu kepada abang-abangnya. Disebabkan biasalah kalau kata benda baik kalau diceritakan kepada abang-abang dia, takut abang-abang dia akan membenci dia. Tapi itulah yang berlaku disebabkan hasutan syaitan. Sehingga dalam ayat tu dia kata inna syaitana aduwwun mubin, iaitu syaitan tu musuh yang nyata kepada kita, musuh. Kemudian dia menyebabkan berlakulah perasaan cemburu daripada abang-abang dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang menyebabkan di dalam ayat yang ke-9 mereka merancang, abang-abangnya yang ke-10 orang tersebut merancang apakah yang perlu mereka buat ke atas Nabi Yusuf untuk bagi ayahnya Nabi Yaqub supaya tidak memberi kasih sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf. Dalam perbincangan tersebut, maka mereka pun merancang untuk membunuh Nabi Yusuf. Di dalam perbincangan daripada 10 orang adik-beradik tu, ada salah seorang yang kata kita jangan bunuh. Maka dia kata kita buat perancangan lain. Dia kata kita bawa Nabi Yusuf pergi buang di dalam telaga, orang panggil apa, perigi buta. Kalau kita kan telaga yang orang tinggal lama yang tak guna tu, yang dah kadang-kadang kalau tengok gambar Piramli tu dia buang sampah, air dah tak ada tu, dia panggil perigi buta, perigi yang ditinggalkan. Kalau kita ni sebut bahasa Kedah kita telaga, kalau dalam bahasa buku disebut perigi. Pada keesokan harinya mereka pergi berjumpa dengan Nabi Yaqub, iaitu bapa mereka. Mereka menunjukkan rasa tanggungjawab mereka, kasih sayang mereka sebagai abang terhadap adik mereka, iaitu Nabi Yusuf. Memberi kata-kata yang meyakinkan Nabi Yaqub. Kata mereka ni nak bawa adik mereka pergi main-main, dan betul-betul nak jaga dan supaya Nabi Yusuf tak ada cedera, tak dimakan oleh serigala, tak diganggu. Ajak main saja, seronok-seronok bawa adik mereka. Tapi sebenarnya Nabi Yaqub dah rasa apa yang akan berlaku kepada Nabi Yusuf. Tapi disebabkan mereka ni betul-betul meyakinkan kata nak jaga adik mereka Nabi Yusuf, maka ayah dia pun membenarkan mereka membawa Nabi Yusuf untuk bermain. Semasa mereka membawa Nabi Yusuf pergi jauh bermain di dalam hutan, dekat dengan kawasan telaga buruk tu, kita panggil telaga yang dah tak guna dah kan, pergi buta tu. Mereka pun membuang Nabi Yusuf di dalam telaga tersebut dan mengambil baju Nabi Yusuf. Mereka koyak-koyak seolah-olah macam Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala, dan mereka mengambil darah yang palsu, mereka lumak dekat baju Nabi Yusuf dan balik pada waktu petang dengan berpura-pura seolah-olah betul-betul Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala. Katanya mereka berlari-lari bermain berjauhan dan tinggal Nabi Yusuf buat seorangan dengan barang-barang yang mereka bawa, menyebabkan mereka tak sempat menyelamatkan Nabi Yusuf dari dimakan oleh serigala. Tapi sebenarnya Nabi Yaqub mengetahui itu adalah hanya pura-pura, dan Nabi Yaqub pun berkata fasabrun jamil di dekat ayat yang kamu boleh tengok ayat yang ke-9 tu, di situ
Nabi Yakub menyebut fasabrun jamil, maka bersabarlah itu adalah lebih baik. Sampai Nabi Yusuf Nabi Yakub buta disebabkan terlalu merindui Nabi Yusuf. Okey, berdasarkan pada ayat 18, okey, maka satu kelompok pedagang atau berhenti di tepi perigi yang tempat Nabi Yusuf dibuang. Kemudiannya ada salah seorang daripada pedagang tersebut pergi menimba ayak, macam kata piciduk ayak tu, buat turun bekas macam kita ada timba tu yang ikat tali panjang. Okey, turun, ciduk ayak naik. Tapi masa ciduk ayak naik tu tarik. Masa naik sampai ke atas, terkejutlah tengok bukan setakat dia ambil air, tapi bersama dengan seorang budak. Tapi disebabkan budak tak nampak lagi keistimewaan yang ada daripada Nabi Yusuf, maka dia pun bawa bersama-sama barang dagangannya pergi ke negeri Mesir. Okey, macam kita tengok dalam filem Piramli tu, Hak Tiga Abdul tu kan. Lelong kan, keting. Hayu dia bunyi loceng. Okey. Lelong siapa nak beli kan. Jadi Nabi Yusuf tu dijual, kemudian dibeli oleh salah seorang daripada orang kaya dekat pasar dekat Mesir tersebut. Okey, kemudian dibawa balik ke rumah. Kebetulan orang kaya tersebut tidak mempunyai anak. Maka dia kata dekat isteri dia, aku belikan budak ni, maka kita nak jadikan anak ataupun nak jadikan hamba. Maka isteri dia berkata, disebabkan kita pun tak ada anak, maka kita jadilah ia sebagai anak angkat. Maka mereka membesarlah Nabi Yusuf sebagai anak mereka. Dipendekkan cerita, maka membesarlah Nabi Yusuf alaihi salam dengan remajanya, zaman remajanya. Kalau kita ni zaman remaja ni paling cantik lah kalau perempuan, kalau lelaki ni paling handsome. Okey, tapi kehandsomean yang ada pada Nabi Yusuf tak sama dengan kehandsomean yang ada pada kita biasa ni. Kalau kita tengok lah pun dia dekat iklan, dekat model-model kan, cantik, handsome, tapi ada Nabi Yusuf ni tak boleh dibandingkan. Okey, pengalaman yang macam Ustazah duduk dekat Mesir dulu, banyaklah berjumpa dengan lelaki-lelaki yang handsome, yang memang bersih, cantik, kulit yang halus, cantik, elok, dan kening mereka yang halus. Kebayangkan kalau kening yang adalah tu pun kita nampak besar juga, tapi masa zaman Yusuf dikatakan kening dia tu kecil sebaris baris semut. Okey, kemudiannya bulu mata yang lentik. Kalau kita tengok masa saya jumpa tu, bulu mata lentik 1 inci tu kan, lentik 1 inci lebih kan. Yang lelaki, bukan kata setakat perempuan. Kalau perempuan tu lagilah kan. Kemudiannya dalam satu kisah yang Ustazah dengar cerita pada Tok Guru yang mengajar, Imam Hajjaj Sufyan As-Sauri menegur kepada seorang murid dia yang membawa anak saudaranya keluar berjalan di pasar dan pergi berjumpa dengan Imam Hajjaj Sufyan Hajjaj As-Sauri ni yang yang handsome, pangkat remaja, yang belum ada janggut, tumbuh misai. Kemudian ditegur oleh imam, dia kata, kamu jangan bawa dah anak saudara kamu ni keluar, kerana aku nampak kalau kata lelaki dengan perempuan, syaitan hanya ada satu yang menggoda, tapi sekiranya lelaki yang handsome berada di kalangan lelaki yang lain, aku nampak 10 syaitan yang ada di keliling dia. Kemudian macamlah berlaku dekat negara kita kan, seperti kes LGBT kan, lelaki suka sama lelaki tu, yang buat gaya perempuan yang cantik. Ustazah baca dalam satu buku yang diceritakan pengalaman orang Malaysia yang ikut bertempur sekali menjadi tentera Afghanistan. Semasa dia sampai di Afghanistan, dia masa tu dia tak simpan lagi janggut, tak ada, misai tak ada.
Kemudian semua orang dia belek dia laki, sebab dia kata pasal apa kan semua orang tengok pelik, orang apa dia pergi masuk ke camp dekat camp Afghanistan, semua orang pandang dia kan. Kemudian dia semasa dia mengikuti tentera Afghanistan, baru diberitahu kepada dia lelaki Afghanistan diwajibkan untuk simpan janggut dan misai. Kerana kamu bayangkanlah kalau kamu tengok orang Afghanistan pun dengan lebih kurang lepas macam dengan Arab juga, Allah Ta'ala bagi kesempurnaan dengan hidung mancung dan dengan mata mereka kan, dengan bulu mata yang lentik, yang Allah Ta'ala bagi itu pun kita tengok kesempurnaan. Maka remaja mereka kalau dilihat tanpa misai dan janggut, maka akan menarik perhatian dan menarik kepada godaan syaitan kan, untuk tak kira lah untuk lelaki sama lelaki ke lelaki dan perempuan. Dan begitu juga kita tengok cantik kan remaja kita di negara kita, remaja ke perempuan yang cantik ke, ataupun kita tengok dekat model-model iklan kan, cantik iklan macam dengan kosmetik pun, cantik-cantik perempuan Malaysia pun habis sangat terbelaga dengan tiang ataupun terjatuh basikal kat longkang kan, lebih kurang macam tu je, tak ada lah sampai terpotong jari ataupun tertikam diri sendiri, kerana disebabkan terlalai sampai tengok apa dia wanita ataupun lelaki yang cantik lalu di hadapan kan. Macam itulah Allah Ta'ala bagi kesempurnaan yang ada kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Disebabkan kehansaman Nabi Yusuf berada di hadapan mata ibu angkatnya setiap hari, setiap masa, 24 jam berada bersamanya sebagai anaknya, maka tergodalah Zulaikha, iaitu mak angkat dia, kepada Nabi Yusuf. Maka berlakulah satu adingan, Nabi Yusuf dibawa masuk ke bilik dan berlari-lari berkejar-kejaran. Maka berlakulah mak angkat itu nak goda Nabi Yusuf. Maka apabila Nabi Yusuf lari, maka tertariklah baju Nabi Yusuf dari belakang. Maka sampai Nabi Yusuf lari ke pintu. Apabila nak buka pintu, maka tiba-tiba datang suami kepada Zulaikha, iaitu bapa angkat dia. Apabila berlaku macam tu, Zulaikha buat terkejut, pura-pura menuduh Nabi Yusuf yang bersalah kerana ingin menggoda dia. Macam kita lah, apalah ni, aku belah teruk-teruk, kita bagi makan dah besar apa semua ni, tak terima kasih lah, macam-macam lah kan, kata Nabi Yusuf tu yang menggodanya. Maka pada saat itu ada pembantu rumah tersebut, maka dia kata kita tengok, kita tengok siapa yang bersalah sebenarnya. Kalau kata cek kat Nabi Yusuf, kalau kata baju dia terkoyak daripada belakang, berarti Nabi Yusuf yang tidak bersalah. Tapi kalau baju dia terkoyak daripada depan, berarti Nabi Yusuf yang bersalah. Maka apabila diperhatikan kepada Nabi Yusuf, maka berlakulah baju Nabi Yusuf koyak di belakang, berarti Nabi Yusuf tak salah. Tapi disebabkan biasalah, disebabkan dia hanya kanak-kanak, dia hanya remaja dan sebagai anak angkat, maka dia diperlihatkan sebagai orang yang bersalah. Berpandukan kepada ayat 31, maka kalau kita sekarang ni orang sebut viral lah kan, maka tersebar luarlah fitnah, banyaklah semua orang mengata-ngata ni lah kepada ibu angkat Nabi Yusuf ni. Apalah, anak sendiri pun, anak belah sendiri, anak sendiri pun tergoda kan, anak sendiri pun nak digoda. Macam-macam lah kata ni kan, macam-macam orang sebut, luar dalam pun semua orang kata semuanya. Maka Zulaikha pun berasa
geram. Biasalah kita kan dah, walaupun kita salah, tapi kalau orang yang duk mengata-ngata kan, berasa geram di hati, maka dia pun pergi ke pasar merancang beli barang buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan untuk buat macam satu kenduri. Okay. Dia panggil semua jiran-jiran, tetangga, tetamu-tetamu yang duk ngatau kat dia tu, duk viral kat dia kan, dia kata-kata kat dia tu, jemput mai rumah dia ramai-ramai. Kemudian dia bagi seorang satu pisau, kemudian dia bagi buah. Kalau kita ni pergi rumah kenduri, duk bersiap-siap nak buat kenduri kan, pisau satu, kita bawang kan, potong bawang, potong serai, potong macam tu lah. Okey, sampai ramai-ramai tengah duk buat kerja, masing-masing sedang memotong buah. Okey, kemudian dia pun pada ayat 30 32 seterusnya, dia kata panggil Nabi Yusuf keluar. Okey, wahai Yusuf, kata kamu keluar, tayang jalan macam kita lah kan, jalan pi contohlah, ataupun bawa ayam ke pi idang dekat para tetamu yang tengah duk buat kerja tu. Maka apabila mereka semua melihat Nabi Yusuf, terpukau, semuanya terpukau sampai mereka mengeluarkan, ni bukan manusia ni malaikat ke? Macam tu lah kan, sampai terpukau tu tanpa mereka sedari, sampai terpotong jari masing-masing. Okay, sampai mengalirkan darah. Apabila Zulaikha melihat keadaan tetamu yang dah terpukau, maka dia pun nampak, tu lah apa dulu duk kata kat aku sangat, tu tengok, baru tengok sekali, macam kita tu lah, baru sekali tengok, dah jadi macam tu dah kan. Yang sedangkan aku ni 24 jam berada bersama Nabi Yusuf alaihissalam yang teramat handsome. Okay, kamu tengok pada ayat 33 di dalam surah Nabi Yusuf kan. Kemudiannya apabila dah berlaku macam tu, lagi ramai-ramai lah pakat duk berkenan. Macam kalau kata lah ni, duk mesej-mesej, duk kontak kan, duk berkenan dekat Nabi Yusuf lah pula kan. Dan lebih lagi daripada fitnah yang berlaku daripada godaan mak angkat dia kan. Macam perempuan-perempuan yang lain pun semua dah tergoda dengan Nabi Yusuf. Maka diberi pilihan oleh keluarga dia, diberi Nabi Yusuf nak duduk di rumah ke, atau duduk di rumah dengan penuh dengan godaan yang berbagai daripada masyarakat, ataupun pilih untuk nak masuk di dalam penjara. Okey, maka Nabi Yusuf memilih untuk masuk ke penjara. Okey, pada ayat 26 nak ringkaskan cerita. Okey, Nabi Yusuf dah berada di dalam penjara, maka masuk dua orang lelaki, dua orang pemuda yang dituduh bersalah. Okey, dituduh bersalah. Mereka ini, dua orang ni sebelum tu bekerja di istana. Salah seorang daripadanya seorang tukang tuayat, pelayan tuayat kan. Okey, yang seorang lagi tukang buat roti, ataupun kita panggil tukang masak lah, bahagian tukang masak di dapur. Seorang lagi sebagai pelayan, ajar untuk menuang air. Kalau kata bukan Islam tu, macam kita tengok yang duk pelayan jual tuang arak apa kan, dekat-dekat tetamu pada istana raja. Okey, masa di dalam penjara tersebut, maka mereka pun menyebut kepada Nabi Yusuf, tengok ni macam dengan orang baik-baik je, boleh tak hantarkan dekat kami berdua ni berlaku satu mimpi. Okey, yang seorang tu, yang bahagian yang seorang tu yang dia tukang tuayat, dia kata, aku mimpi aku memerah, membuat asin, membuat jus, ataupun kalau kita ni membuat arak lah. Kalau orang yang bukan Islam, dia buat perahan, buat simpan anggur tu sebagai buat minuman arak. Yang seorang lagi bermimpi membuat roti di atas kepala dimakan oleh burung. Okey, maka Nabi Yusuf pun kata, okeylah macam ni, tak apa, aku boleh tafsir mimpi. Okey,
boleh tahu, bagi tahu apa yang maksud daripada mimpi tersebut. Tapi macam ni lah, dia kata kita tunggu makan dulu. Sekali lepas kita makan baru aku habaq. Macam kita lah, kalau kata dekat-dekat waktu nak makan ataupun tak makan bukan waktu pun, kita tunggulah bagi selesai makan dulu. Sebabnya satgi benda yang diberitahu tu satgi tak elok, tak suka di hati, ataupun benda tu yang negatif, kita akan tak senang lah, tak seronok lagi nak makan pun, jadi tak lalu. Maka mereka pun tak apalah, tunggu sampai waktu makan. Maka selesai dah makan semua, Nabi Yusuf pun kata, mai aku nak beritahu. Macam itulah, mai nak beritahu yang tukang pada yang mimpi kata membuat jus, membuat perak ataupun membuat arak tu, dia kata akan kembali ke istana sebagai pelayan, menuang air balik kepada raja, dan akan dibebaskan daripada tuduhan. Kemudiannya yang buat roti tu akan kena hukuman salib ataupun hukuman bunuh, iaitu hukuman mati, akan digantung, mayat dia akan digantung, kemudian dibatuk oleh burung. Tu yang dimimpi, kata roti di atas kepala dia dipakan oleh burung. Semasa mayat dia tu dia disalib, mayat dia digantung, dibiarkan begitu lama, kemudian burung mai patuk kepala dia. Macam kita tengok dalam filem cowboy apa kan, digantung, kemudiannya burung herring ke, burung panggil burung herring tu dia makan bangkai, mai makan kepala dia, separuh daripada kepala dia dimakan oleh burung. Sebelum selesai tu, Nabi Yusuf pun berpesan kepada orang yang akan dibebaskan tu, yang tukang buat ayat tu. Dia kata, nanti kalau hang keluar, hang raja di istana, hang jumpa raja, tolonglah bagi tahu dekat raja, tolong bebaskan aku daripada penjara. Tapi disebabkan dilupakan oleh syaitan, dalam masa bertahun lamanya Nabi Yusuf tetap berada di penjara. Pada ayat yang tengah ayat 43, berlakulah raja bermimpi, kata 7 ekor lembu gemuk akan dimakan oleh 7 ekor lembu kurui. Kemudian 7 tangkai dan 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering, kuning, yang kering. Kemudiannya raja ni masa muskil, apa tafsir daripada mimpi tersebut. Maka ditanya-tanya, diminta pada para tuk-nuju lah, para penilik-nilik pada raja apa semuanya kata alah, tak ada apa-apa pun, hanya itu mainan tidur. Kemudian barulah lelaki yang sebagai yang dibebaskan tadi, yang jadi pelayan tukang tuayat tadi, baru dia teringat. Dia kata baru teringat, dia tahu orang yang boleh tafsir mimpi ni yang betul, dia kata ada di penjara, iaitu dia kata nama dia Yusuf. Itu dia kata boleh tak bagi izin dekat dia untuk pergi berjumpa dengan, untuk bertanya kan. Sebabnya Nabi Yusuf adalah salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Yusuf, iaitu dia boleh menakwil, boleh mentafsir mimpi. Tafsir mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bukan tipu, itu adalah anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukjizat kepada Nabi Yusuf. Dan begitu juga kalau kita seperti manusia biasa, kalau dapat mimpi berjumpa dengan Nabi, itu adalah benar, sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Kemudiannya Nabi Yusuf pun mentafsir mimpi, dia tak akan berlaku kemarau yang panjang selama 7 tahun. Maka 7 tahun yang tadi kata 7 tahun mimpi tadi, kata 7 tangkai gandum yang warna hijau, iaitu ada 7 ekor lembu gemuk tu. Jadinya dalam masa 7 tahun tu hendaklah mereka tu bercucuk tanam, atau dengan keadaan yang banyak, ataupun berternak dengan keadaan yang dia betul-betul banyak. Kemudian simpan
makanan tersebut, tumbuh-tumbuhan tu gandum, pemakanan asasi, kalau buah-buahan apa semua, yang mana yang boleh simpan, yang boleh buat kering untuk masa kemarau yang 7 tahun yang ke depan. Okey, masa itulah Nabi Yusuf bagi tahu, kalau kita ni macam dengan petua lah, petua untuk nak simpan macam mana makanan yang nak simpan tu bagi jadi boleh guna dalam masa kemarau tersebut. Maka dia pun beritahu, dia kata gandum tu separuh daripada yang kita nak makan lah ni. Dia kata kita kalau kata padi tu dibuang daripada macam ambil dengan mesin lah, keluar padi saja, tapi selebihnya tu disimpan sekali dengan tangkai. Macam kata zaman dulu pakai mengerat, zaman ustazah biasa ada pengalaman mengerat, pukul dalam tempat pukul dia tu lupa dah lah, setengah lama dah. Okey, disimpan di dalam dulu panggil jelapan padi. Rumah tu ustazah dulu ada rumah dipanggil macam pondok kecil tu. Kalau kita dulu nak masuk sekolah nak cabang, ada di depan betul, di depan tu dulu lah dia tak ada dah runtuh dah. Kan macam pondok kecil tu dipanggil jelapan padi, tempat kita simpan padi. Simpan sekali dengan tangkai supaya dia tak rosak. Macam tu buah-buahan macam lau pun, kalau buah-buah yang ada macam kita tengok nanas pun, kalau disimpan sekali dengan jambu dia yang atas tu dengan tangkai sekali, maka boleh tahan lama kan. Tapi kalau kita buang semua, tinggal buah sahaja, dia tak tahan lama, dia cepat rosak. Okey, kemudian disebabkan apa dia berlaku mimpi tersebut dengan tafsir yang betul, maka diminta kepada Nabi Yusuf minta kepada pelayan tersebut untuk bagi tahu dekat raja untuk minta dia dibebaskan. Kemudiannya raja pun berkenan dengan tafsir mimpi dia yang betul, kemudian berkenan mengabulkan permintaan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun dibebaskan daripada penjara dan dibebaskan daripada tuduhan yang berlaku masa zaman remajanya, menuduh kepada beliau seolah-olah menggoda bapa ibu angkat dia tu. Maka terlepaslah daripada tuduhan tersebut, maka Nabi Yusuf dibebaskan berlakulah pembebasan tersebut pada bulan Muharram. Sepenuh bulan sekarang ni. Yang itulah peristiwa yang berlaku pembebasan Nabi Yusuf alaihi salam daripada penjara. Kalau nak ikutnya cerita Nabi Yusuf ni panjang lagi, sampai Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf dapat jawapan daripada mimpinya pada masa kecil, iaitu 11 bintang, iaitu 11 adik-beradiknya, 10 daripada mak yang pertama, salah seorang daripada adik dia iaitu Bunyamin daripada ibu yang sama, jadi 11 adik-beradik. Kemudiannya matahari iaitu ayahnya, kemudian bulan iaitu ibunya, dipanggil semua berkumpul berada bersamanya di Mesir masa dia dah menjadi menteri, menjadi pembesar Mesir. Kemudiannya dan ayahnya yang buta juga dapat melihat semula dengan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi, dengan mengambil Nabi Yusuf bagi baju dia pada abang-abang dia yang tak kenal dia masa tu, masa berlaku cerita, masa dia dah jadi orang besar Mesir. Dia berkirim baju dia kepada abang dia untuk bagi dekat ayah dia. Semasa ayah dia letak di muka baju tu, maka mata dia yang buta tadi dapat melihat semula. Itu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian dibawalah semua ahli keluarga dia bagi berkumpul berada di kerajaan Mesir. Yang tu berlaku secara ringkas, dan Ustazah harap ianya memberi manfaat kepada semua. Untuk akhirnya, Ustazah memohon kemaafan sekiranya apa yang Ustazah ceritakan tadi menyalahi fakta ataupun terkeluar daripada
cerita, ataupun Ustazah telah menambahkan kalau dalam bahasa Arab dipanggil Israiliyat dalam cerita-cerita Nabi, dan Ustazah memohon kemaafan. Dan akhir sekali, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.